Okey, insya-Allah. Jom sama-sama kita hari ini nak tengok wasiat Luqmanul Hakim. Jom kita pada ayat ke-17. Hari ini Ustaz ambil satu ayat sahaja. Ayat ni sangat-sangat besarlah ya, tentang wasiat Luqmanul Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Sadaqallahul Azim. Ayat 17 yang membawa maksud, wahai anakku. Pesan Luqman kepada anak dia, wahai anakku, laksanakanlah solat dan suruhlah manusia itu melakukan kebaikan, melakukan ma'ruf, dan cegahlah manusia daripada melakukan perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah kamu terhadap apa yang menimpa diri kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang tersangat penting. Sadaqallahul Azim. Baik, sahabat-sahabat, kita dah recap balik daripada hari Isnin. Jangan pesanan Luqmanul Hakim kepada anak dia, jangan dia syirik kepada Allah. Pesan Luqmanul Hakim kepada anak dia, buat kebaikan kepada ibu dan ayah. Pesan Luqman kepada anak dia, ingat Allah tahu apa yang kita lakukan. Tak ada siapa yang boleh sembunyi daripada pengetahuan Allah. Hari ini kalau kita nak kira boleh juga yang kelima, iaitu pesan Luqmanul Hakim di dalam ayat ini ada berapa? Ada 4. Dalam ayat ini saja ada 4. Yang pertama iaitu ya bunayya. Okey, kita buka sikit ayat Quran ni. Ya bunayya aqimis salah. Itu nombor 1, sahabat-sahabat. Wahai anakku, dirikanlah salat. Nombor 2, wa'mur bil ma'ruf. Okay, bila baca ayat Quran, kalau boleh kita bukan baca sahaja, baca dan tadabbur. Tadabbur tu maksudnya apa? Kita tahu kan apa pesanan Allah dalam ayat ini. Dia nampak macam sama tapi sebenarnya ada beberapa perkara yang berbeza. Nombor 2, Allah suruh Luqmanul Hakim suruh anak dia buat ataupun suruh orang buat benda yang baik. Nombor 3, wanha 'anil munkar. Nombor 3 apa sahabat-sahabat? Iaitu mencegah daripada manusia melakukan kemungkaran. Wanha 'anil munkar. Kalau ada orang nak buat dosa, kalau kita mampu cegah. Kita halang. Kita supaya kita buat sesuatu supaya dia tinggalkan dosa tersebut. Baik. Nombor 4 tak habis di situ, ada lagi satu, wasbir, bersabarlah kamu atas apa yang menimpa diri kamu. Okey, so ada berapa? Ada 4. Wasbir ala ma asabak, nombor 4. Okey, so secara kata kunci dia, solat, suruh kebaikan, cegah kemungkaran, sabar atas musibah. So 4 dalam ayat 17. Baik. 4 ini sahabat-sahabat, yang pertama kita tengok dahulu tentang perintah salat. Okey. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah menyuruh seorang individu ini jangan syirikkan Allah dan kemudian melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah. Dan kemudian mengetahui juga dengan akidahnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat halus, latif. Allah sangat mengetahui perkara yang sekecil-kecil perkara. Kita dah habis tentang perkara yang utama, sekarang kita nak perform. Macam mana kamu nak perform? Kamu nak mempersembahkan ibadah kamu kepada Allah. Caranya dengan kita buat apa syariat yang Allah suruh. Dalam banyak-banyak ibadah yang kita lakukan, as-salatu imanuddin. Dalam banyak-banyak ibadah, zikir, baca Quran, sedekah, apa lagi, zakat, puasa, tolong orang. Dia ada satu ibadah yang menjadi ibu.
ataupun kalau dalam anggota badan dia menjadi kepala. Apa dia kepala dalam ibadah? Iaitu as-salah. As-salah, ya, mukhul ibadah. Salat ini ialah otak ibadah. Jadi kalau dia pakai tudung tapi dia tak salat, tak jadi. Macam mana orang tak ada kepala boleh jalan dekat jalan raya? Tak boleh. Jadi kena salat. Jadi kalau kita nak suruh anak kita menjadi anak, menjadi manusia, mesti kita suruh dia jaga salat. Kerana salat ini adalah perkara yang utama. Bukan sahaja salat, tapi menjaga salat pada waktunya, menjaga khusyuk salat, menjaga adab salat, ya, semua yang berkaitan dengan hafidhu ala salawati, menjaga hak-hak dalam salat. Apa hak-hak dalam salat tadi? Waktu. Waktu ni hak dalam salat. Kalau kita tak jaga waktu salat, salat juga. Tapi salat ujung-ujung saja. Dah terkuranglah kualiti salat tersebut. Okey, kalau dia salat tapi dia tak jaga khusyuknya. Ya. Salat macam orang kata ayam patuk jagung kan. Laju je macam tu. Tak jadi juga. Kesannya tak sama, sahabat-sahabat. Siapa yang jaga khusyuk. Salat mesti kita kena jaga adab-adab. Sebab kita sekarang dalam solat, kita bukan hadap orang yang pemimpin kita, YB dan sebagainya. Kita menghadap Allah, pentadbir alam, pencipta kita. Maka adabnya sangat-sangat kita kena jaga. Dan juga menjaga adab khusyuk waktu. Okey, itu semua kita jaga. Itulah maksud aqimus salah. Walaupun namanya aqimus salah, dirikanlah salat, tapi maksudnya hak-hak salat tu kena jaga. Baik, kita tengok pula yang nombor 2 di dalam ayat 17. Nak suruh orang buat kebaikan dan nak suruh orang tinggalkan kemungkaran. Baik, apabila kita melihat sesuatu kebaikan, ya, kita kalau boleh, bukan sahaja kita yang nak masuk syurga, bukan sahaja kita yang nak dapat pahala, tapi kita nak bersama-sama orang yang ada di sekeliling kita pun dapat masuk syurga. Ya? Ini sangat-sangat indah. Kebersamaan bukan sahaja hanya pada aku, lantaklah ni aku punya pahala kan, biar aku bolok sorang-sorang. Tak. Bila kita tahu perkara tersebut pahala, kita nak buat dan kita nak orang lain juga buat. Jadi kita memberikan nasihat, kita bagi tahu orang lain, jom sama-sama kita sedekah, jom sama-sama kita jaga mulut. Dia adalah satu sedekah yang kita suruh orang buat. Ini suatu benda yang mesti kita lakukan sebagai seorang Muslim. Luqmanul Hakim pesan juga kepada anak bila dia nampak orang lain, anak dia nampak orang lain melakukan kemungkaran, tak apalah, biar dia seorang je lah masuk neraka kan. Aku tak buat, dia je yang buat. Hati-hati, di kala itu kita kena cegah. Kita kena bantu orang tadi supaya dia juga tidak terjunam di dalam api neraka. Bantu dia. Abang, kakak, tak elok buat macam ni. Kita jangan buat macam ni, okey tak? Apa kata kita buat benda lain? Dengan cara yang baik. Dengan apa yang kita mampu, dengan kapasiti kita sebagai seorang kawan, sebagai seorang sahabat, sebagai seorang guru. Itu kita kena lakukan. Baik. Dan yang keempat dalam ayat ini, apabila kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, kebiasaannya kita ni akan dicemuh. Betul tak? Alah, dia kan malaikat. Poyolah kau ni. Boleh tak payah nak poyo sangat suruh orang buat baik. Kan? Perkataan-perkataan begini selalu ada orang akan suruh kita ataupun cemuh kita, nak kita kata blaming kita dengan nasihat yang kita lakukan. Jadi tak cukup apabila kita amal ma'ruf nahi mungkar, tapi kita kena sabar. Bila kita dah cuba suruh buat amal ma'ruf nahi mungkar, orang akan marah kita. Orang akan cemuh kita. Orang mungkin akan baling batu pada kita. Masa itu
kita kena sabar. Jangan sampai masa tu menyebabkan kita pun sama juga pergi cemuh dia juga. Jadi apa kebaikan yang kita buat sebelum ni, dan semuanya dia terberhenti kerana kita tak boleh nak sabar terhadap kebaikan yang kita dah lakukan sebelum ni. Sebelum ni dah suruh orang tinggalkan kebaikan, kita tinggalkan benda mungkar, dah suruh orang buat baik kan. Jadi apabila berlaku sesuatu, apabila orang buat sesuatu yang tak baik pada kita, kita kena sabar, ya. Sabara, kena sabar banyak-banyak. Tak apa. Ini sunnah perjuangan. Itu sunnah orang berjuang. Tak ingatlah lagu dia, lagu lama. Sunnah orang berjuang. Kita kan dalam perjuangan. Dalam perjuangan ni ada mihnah, itu biasa sahabat-sahabat. Okey. Empat-empat perkara tadi adalah daripada perkara-perkara yang sangat-sangat besar. Min azmil umur. Azam. Min azmi maksudnya perkara yang besar. Perkara yang penting. Al-umur iaitu perkara-perkara. So dalam kehidupan kita, seorang ayah, dia meninggalkan didikan ataupun generasi dia, yang mana generasi dia memikirkan perkara-perkara yang utama. Jangan tinggalkan generasi duk sibuk dengan benda-benda yang kecil-kecil. Tak, yang utama dulu. Sebab bila dia buat benda yang utama, insya-Allah dia akan mudah kehidupannya, akan terurus kehidupannya kerana dia telah mendahulukan yang utama. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat.